Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 14 Julai 2022. Eastern Sabah Security Command Eskom akan meneruskan Op Gasak Laut Siri 2 dalam masa terdekat. Operasi ini akan meliputi seluruh kawasan pantai timur Sabah. Komander Eskom DCP Hamzah Ahmad berkata Op Gasak Laut diadakan bagi memastikan tiada lagi pondohan haram di kawasan perairan yang dibimbangi menimbulkan ancaman kepada keselamatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kita jangkakan masih lagi ada lagi ruang-ruang untuk kita ambil tindakan ke atas beberapa pondohan-pondohan dan juga bagang yang masih lagi kita katakan nampak masih tertinggal dan juga kita perlu ambil tindakan segera dalam masa yang terdekat ini. Beliau memberitahu RTM dalam program Ibadah Korban Eskom dan Pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tanjung Kapur di Kudat. Dalam majlis ini, DCP Hamzah mengagihkan sebanyak 250 bungkusan daging korban kepada penduduk Kampung Pantai Bahagia, Penggarapan, Tanjung Kapur, Gumpa dan Kampung Ayer. Sementara itu, PPM Tanjung Kapur Nurliza Gurrahman berkata lebih 50 penduduk terlibat menjayakan program berkenaan. Kami mengharapkan program seperti ini sentiasa dilakukan, terutamanya di kawasan Dun Tanjung Kapur, kerana selama 2 tahun kita tidak melakukan program seperti ini. Apabila berlakunya program ini menjadi satu kebanggaanlah untuk penduduk kampung. Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP berpotensi menjadi hub transshipment perdagangan rantau ini. Ia khususnya dalam kawasan pertubuhan ASEAN Timur Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM Piaga. Menurut Pengarah Urusan Sabah Port Sendirian Berhad SPSB Datuk Eng Kiat Min, lokasi strategik SBCP di sepanjang laluan perkapalan utama perdagangan laut Asia Timur dan pusat wilayah BIM Niaga menjadikannya laluan pilihan. And once the port expansion is complete, SBCP can provide a strong base for cargo consolidation and generate increased traffic, cargo movement and promote sustainability of trade between Sabah and the Niaga partners. Datuk Eng Kiat Min menyatakan demikian dalam sidang media di Sepanggar. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan SPSB akan mengadakan persidangan dan pameran BIM Niaga 2022 berkaitan pelabuhan, perkapalan dan logistik pada 2 hingga 4 Ogos depan di Kota Kinabalu. Ia akan disertai 40 syarikat antarabangsa dan tempatan mempamerkan produk perkhidmatan dan teknologi terkini berkaitan pelabuhan, perkapalan dan logistik. Turut diadakan perbincangan potensi pasaran ekonomi BIM Niaga dalam memacu ekonomi oleh 20 pemain industri berkaitan. Majlis Amanah Rakyat MARA terus memacu inisiatif pembangunan usahawan peruncitan tekstil dan pakaian melalui program pembangunan usahawan tekstil Canggih Go. Program dilancarkan tahun lalu kini membuka premis pertama di Sabah terletak di Jalan Pintas, Kota Kinabalu. Perasmian premis ini disempurnakan Pengerusi MARA Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun. Menurut beliau, program berstruktur dengan kerjasama MySutra Sendirian Berhad ini antara lain memberi latihan keusahawanan komprehensif, pembiayaan, kemudahan premis perniagaan, khidmat nasihat dan pemantauan. Setakat ini terdapat 7 premis Canggih Go. Kebanyakannya berfokuskan pakaian seragam sekolah di seluruh negara iaitu Sabah, Perak, Kuala Lumpur, Johor, Selangor dan Pulau Pinang dengan jualan mencecah 8.84 juta ringgit. Saya amat bersyukur dan banggalah bahawa syarikat-syarikat di bawah kelolaan kita ini telah menunjukkan kebolehan mereka untuk mencapai keuntungan. Baru buat dalam negara kita saja ni. So the potential is very big lah. Saya amat bangga. Dari segi harga kita bergantung pada logistik, tapi kita akan cuba dapatkan bagi harga yang lebih kompetitif lah dengan keadaan ekonomi sekarang, dengan keadaan logistik sekarang, dengan harga yang macam-macam naik tu. Jadi kami cubalah untuk menselaraskan harga daripada Semenanjung dengan harga Sabah ni. Kalau Sabah saja, saya rasa 1 year nak dapat 20 ke 50 million tu dalam range 5 years punya program. 1 year, boleh.
Dalam majlis sama, Dato' Azizah turut menyampaikan sumbangan 30 pasang pakaian seragam sekolah canggih dan wang tunai berjumlah RM3,000 kepada pelajar daripada Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah Kinarut. Baik, perkembangan semasa COVID-19 Sabah, jangkitan harian negeri meningkat kepada 241 kes malam berbanding 177 kes pada hari sebelumnya. Ia merupakan pertambahan 36% dengan 6 daerah mencatat jangkitan baharu melebihi satu angka. Menurut kenyataan jurucakap rasmi COVID-19 negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, lebih banyak daerah berhadapan peningkatan kes baharu. Hanya 9 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan. Sebanyak 237 kes baharu adalah dalam kategori 1 dan 2 dan baki 4 kes adalah dalam kategori lain. Jumlah sampel ujian semalam ialah 2,947 dengan kadar positiviti tinggi 11.23%. Kadar tinggi ini merupakan satu indikator kadar perebakan yang lebih cepat. Justru masyarakat diingatkan agar kembali mengamalkan gaya hidup sihat dengan mematuhi semua SOP. Baik saudara, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM mengadakan program Bicara Ikon bersama tokoh koperasi bersempena sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi. Menurut Pengarah SKM Cawangan Sabah Matias Kundapi, ilmu serta nasihat disampaikan dalam program ini dapat menjadi inspirasi kepada kooperator di negeri ini. Program Bicara Ikon ini mengetengahkan tokoh koperasi peringkat negeri Sabah 2022 Ruslan Muharram yang diadakan di Kota Kinabalu. Turut berlangsung dalam masa sama Majlis Apresiasi Hari Koperasi Negara 2022 HKN 22 peringkat negeri. Kita juga melaksanakan program ini untuk mengiktiraf dan juga menghargai sumbangan semua koperasi dan juga agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga syarikat-syarikat yang telah membantu kita bersama menjayakan program sambutan Hari Koperasi Negara peringkat negeri Sabah. Direbutlah peluang-peluang yang ada, di mana kita melihat peluang-peluang ini kita akan memikirkan golongan anak-anak muda yang sudah mempunyai pendidikan dan juga menempatkan mereka sebagai tempat mereka bekerja. Sebelum ini, HKN 22 peringkat negeri telah diadakan pada 3 hingga 5 Jun. Bersempena sambutan Aidiladha, Yayasan Nur Jauhar YNJ tampil menyantuni 100 masyarakat Islam menerusi program ziarah korban YNJ di Nabawan. Kesemua mereka menerima sumbangan daging lembu korban dan duit raya. YNJ turut menyerahkan sumbangan berjumlah RM10,000 kepada kelas bimbingan saudara KBSK di Kampung Murnisi. Penyerahan disempurnakan isteri yang di-Pertuan Negeri yang juga penaung YNJ, Tok Puan Dr. Nolida Tan Sri RM Jasni. Terima kasih kepada Tok Puan membagi sumbangan kepada penduduk Kampung Murnisi, terutamanya KBSK. Dan terima kasih banyak Tok Puan datang di kampung kami. Terima kasih kepada Tok Puan kerana sanggup datang walaupun jauh untuk kami di sini sama-sama menyumbangkan untuk raya korban. InsyaAllah kami akan manfaatkan dengan aktiviti di luar seperti kami akan menjerahi saudara mualaf, begitu warga-warga emas. Salah satunya lah itu, insyaAllah. Ya, sementara itu di Tambunan, Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS menyerahkan bantuan kepada 21 pesakit terlantar di rumah. Bantuan berbentuk bakul makanan diserahkan ketika lawatan terhadap pesakit berkenaan di Kampung Silat, Kampung Masak dan Kampung Kiawayan.
Timbalan Pengerusi Mutiara GRS Datin Sri Panglima Cecilia Edwin Kitingan yang ditemui ketika merasmikan Majlis Mirumo Rumo Keonduan Kampung Kiawayan berkata program diadakan bagi mengenal pasti rakyat memerlukan, seterusnya meringankan beban mereka. Kami menziarahi orang yang terlantar di rumah seramai 21 orang. 21 orang. Keduanya itu ada bakul makanan juga kami bawa. Yang ketiga dia itu kami mendengar apa masalah-masalah wanita, terutama sekalinya wanita yang kami boleh bantu. Ina terima kasih anak nak kapia di datin terminikat titi walai nelawat tega. Ya kono pa ti mulahing ako ko mimpanao. Boleh-boleh ba kaya papanao au di siaw. Ina terima kasih nak kapia ni ako lawat. Magkano kesehatan Unsiko kumadi datin tu akarikat tadabena apa kuda itu rumah PPR itu dipercepatkan lah permohonan rakyat. Unsiko kumadi datin ngabulin apa nga magitulong ulad makibantud terutama di walay lah bulin na pa bana buntuan na susu ahirin na kinon ko. Kung siya ako kumadi datin to, nakarikat ka minay panglawat-lawat latang anak. Program ini akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membantu lebih ramai golongan memerlukan. Warga Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Tawau menyemarakan sambutan Aidiladha dengan melaksana program ibadah korban. Pengarahnya Muhammad Razli Muhammad Ali berkata program ini menjadi platform mengeratkan silaturahim warga kerja dan golongan asnaf di daerah ini. Kita melihat inti kepada program pada hari ini adalah sebagai mengeratkan silaturahim sesama muslimin dan muslimat, khususnya Hasilian di Cawangan Tawau. Dan pada masa yang sama kita juga turut dapat mendekatkan diri kepada masyarakat setempat, khususnya kepada asnaf-asnaf dengan tujuan pembahagian dan juga agihan daging-daging korban tadi. Majlis diadakan di perkarangan pejabat LHDN Tawau. 2 ekor lembu dikorbankan dan dagingnya diagih kepada warga kerja dan golongan asnaf di sekitar kawasan Kampung Pukat Tanjung Batu Laut. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Terus amalkan pematuhan SOP. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.